Assalamualaikum. Okey, kita sambung lagi di bab 6, hukum linear. Okey, semalam cikgu dah terangkan sikit kan. Tiga soalan A, B, C. C1, C2. Okey, semalam kita belajar bahagian plot. Okey, A ni cuma kira-kira je. Plot graph. Okey, nak plot graph. So, daripada plot graph tadi, yang C tu, kita akan jawab soalan lah. Okey, kita akan jawab soalan. Kemudian, kita akan bentukkan persamaan. Yang C ni sangat penting untuk bentukkan persamaan. Daripada persamaan itu, kita akan carilah. Dia akan adalah soalan yang pertama dia nak apa, soalan kedua dia nak apa. Dia soalan biasalah. So malam ni cikgu akan jawab bentuk persamaan. Jadi nak jawab soalan C, dia mesti betul bahagian B dan A. Dia berkait berkait. So baru dapat 10 markah. Okey. So bentuk persamaan. So cikgu ajar kali ni yang simple dulu. Bentuk persamaan yang bahagian simple dulu, yang dia ada susah sikit. So bentuk persamaan cikgu kabarkan. Persamaan dia mesti Y sama dengan MX tambah dengan C. Okey. Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y ni mesti tengok kepada paksi Y. X mesti tengok kepada soalan lah. So kalau soalan ni dia kata bentukkan persamaan, okey, bentukkan persamaan bagi setiap garis lurus penyuaian terbaik berikut. Okey, contoh kita dah ada dah kita dah ada dah ni garis penyuaian terbaik ni, garis lurus. So kita kena bentukkan persamaan. So bentukkan persamaan dia mesti ada benda ni. Okey, Y sama dengan MX tambah dengan C. Okey, so Y awak mesti tengok kepada soalan dia. So kalau soalan awak dekat sini Y, okey Y lah. Y kecil lah. Kalau sini X, so X kecil lah. Okey. Kalau dia sini XY, kena tulis XY lah. Kalau sini X kuasa 3, kena tulis X kuasa 3. Gitu. Okey, so soalan ni agak senang sebab dia pada paksi X, paksi Y ni dia masih lagi menggunakan XY sahaja. So kalau biasanya hukum linear ni dia guna gabungan lah dia punya paksi tu. Kadang-kadang XY, kadang-kadang 1/Y. Okey, next. Sekarang ni awak ada dah Y. Awak ada dah X. Okey, Y pada paksi Y ni adalah Y. X pada paksi X ni adalah X. Okey, yang ni soalan ni kalau dia dah bagi dah ni. Tapi kalau dalam soalan biasa dia akan kabullah kawak paksi Y tu benda paksi X tu dia nak apa dia. Contohnya Y 1/Y melawan. Okey, melawan X kuasa 3. Dia akan kabul kawak. Dalam soalan tu dia akan bagi tahulah maksudnya. So ini akan jadi Y besar, ini akan jadi X besar. So soalan ni, soalan yang cikgu tengah bincangkan ni, soalan dia direct saja, senang. Okey, jadi sekarang ni awak kena cari apa lagi? Awak kena cari benda lain lah. Ni kena cari M, kena cari C. M tu adalah kecerunan. Tolong tengok molek dan cikgu nak awak salin ni dah hantar pada cikgu. Tolonglah, wajib. Okey, wajib setiap orang hantar dah salin pada cikgu. Salin dah hantar pada cikgu. Okey. So M ni adalah kecerunan. Kecerunan rumus kecerunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni apa benda ni? X2 tolak X1 sebenarnya ni adalah koordinat. Okey, ni koordinat. So kalau kita ada dua koordinat, okey, kita guna yang ni.
dua koordinat, kita guna yang ini untuk cari kecerunan. Okey, ada satu lagi nak cari kecerunan. Rumus dia adalah negatif pintasan Y bagi dengan pintasan X. Okey, pintasan ni macam mana? Inilah pintasan Y yang menyentuh pada paksi Y. Okey, contoh cikgu bagi atas sini. Sini adalah 8. Okey, so pintasan Y awak 20. So tulis negatif 20. Negatif ni mesti ada sebab rumus dia. Negatif 20 mesti bagi dengan pintasan X 8. So pemudahkanlah, ini adalah kecerunan, nak cari kecerunan. So kalau nak cari koordinat, nak cari guna hot ni kena ada dua koordinat. So next, cikgu ajar awak macam mana nak cari kecerunan. Okay, sekarang ni kita nak cari dua, kecerunan dan C daripada soalan ni. So nak cari kecerunan, cikgu kata kecerunan mesti ada dua titik kan. Ni ada apa? Ni satu titik 6, 11. Sini titik berapa ni? 0, 3 kan. Kalau gini tahu dah lah, sepatutnya 0, 3 dekat paksi Y ada 3. So X dah tahu berapa, so 0. Jadinya dua titik ni boleh guna rumus tadi, rumus yang cikgu tunjuk tadi lah. Tolong saling lah hot tadi, wajib saling. Orang dang undur mula. So nak cari M. So M sama dengan, okey, Y cikgu cover gini tak kan? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Y ni maksudnya ni lah. Ni kan X, ni Y. Ni X, ni Y. Betul tak? Ni X, ni Y. Okey. Okey, Y2 hak mana se? Okey, mana-mana saja. Awak boleh pilih saja mana awak nak. Okey, cikgu ambil ni. Y2. So kalau hak ni Y2, hak ni akan jadi X2 lah. Hak ni akan jadi Y1, X1. Dia mesti gitu berpasangan. So ni Y2. So cikgu kata 11. Tolak dia punya rumus Y2 tolak Y1. So Y tolak Y. Hak ni tolak hak ni. So 11 tolak 3. Per dengan X ni tolak hak ni. Jangan tukar pula. Hak Y contohnya. Hak Y sebelah tolak 3. Hak X, hak ni tolak hak ni. Tak boleh lah. Tak boleh, okey? Tak faham tak? 0,3. Okey. Kalau hak Y sebelah tolak 3, hak X hak ni tak boleh. Dia kena sama. Okey, dia kena sama. Gitu juga. So sebelah tolak 3, 6 tolak 0. So kira dapat 4/3. 4/3 ni adalah kecerunan. Okey, kecerunan. Kemudian boleh masuk sini. Boleh masuk dekat persamaan ni. Y sama dengan 4/3 X. Okey, tambah C tu adalah pintasan Y yang melalui Y tadi. Berapa ni? 3. So C awak 3. Inilah jawapan dia. Okey. Okey, cikgu tunjuk nombor 1. Cikgu tunjuk nombor 2 lah. Okey, nombor 2. Sebut saja, dia kata bentukkan persamaan garis lurus. Okey, garis lurus. Kalau garis lurus tak ada cara lain dah. Ya, Y sama dengan M X tambah C. Gitu. So Y awak tengok bersama awak punya gambar rajah ni. Okey, Y dia adalah tetap Y. Isi dulu Y dengan X. Okey, X dia tetap X. Okey, sekarang ni kita nak cari M. Okey, M. Okey, ni koordinat 10,8. Hak ni koordinat dia berapa? Dekat Y dia ada nombor, so letak dekat Y lah 20. Sini akan jadi 0. So kalau dekat X ni dia ada nombor, so dia akan jadi 5, 0. Gitu. Jadi boleh cari M. So next carikan dia M. So dia kata M adalah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Tolong ingat Y berada di atas. Y kat atas ni, bukan Y di bawah. Ada pelajar yang tahun lepas dia banyak silap. Sebab apa? Dia tak Y bawah, X duduk atas. Dudukkan betul. Sampai bila-bila mendudukkan betul. So Y duduk atas, X duduk bawah. Jadi okey, boleh pilih Y2 tu mana awak nak ambil. Okey, cikgu nak ambil ni Y2, ni Y1. Okey.
Ni Y2. So hok ni X2. So hok ni sekejap. Ni aku lah hok mana sebelum. Hok ni. Okey. So apa hilang dah ni. So ni jadi Y2. Hok ni akan jadi Y1. So Y2 20 tolak 8 per ni akan jadi X2 lah. 0 tolak 10. Kita tekan 20 tolak 8 akan dapat 12 Okey. 0 tolak 10 akan dapat negatif 10. Pemudahkanlah. Okey, bagi 2 negatif 6 per dengan 5. Okey. Jawapan wajib paling mudah. Boleh kecil lah. Lagi boleh kecil-kecil. Contoh kan, awak 3/2. Awak bahagi, awak masih pecahan tetap dapat 3/2. Tak boleh pemudah tu. So tak ni 12 bagi 10. Kan? So 6/5. Betul lah. So 6 per dengan 5. So sebab ada negatif tak atas. Jadi M awak tadi, M 65 ni boleh masuk sini. So awak akan dapat negatif 6/5x tambah C tu pintasan Y. Y. Pintasan Y. Pintasan Y adalah apabila X tu sama dengan 0. Kena ingat lah. Mesti berada pada Y ni. Kena cari pada Y. Dia mesti Y. Dia bukan X. Wajib Y. So kalau tak ada kena cari lah. Kalau pintasan Y maksudnya X0. So ingat pintasan Y saling ni tolong saling. Pintasan X maksudnya Y0. Kalau pintasan Y maksudnya X sama dengan 0. Sebab itulah koordinat sini 0,20. Sebab tu sini koordinat dia 0,20. X dia 0. Sebab itulah koordinat sini 50. Pada X ni Y nya 0. Okey. Tolong catat. Catat. Cikgu nak awak catat ni. Dalam nota awak cikgu nak mesti ada. Wajib ada. Saya wajib ingat. Awak gitu. Wajib ingat. Lepas tu hok tak listen lagi. Rumus tu. Kena tulis kat tu. Rumus bagi rumus bagi kecerunan. Okey. C duk siap lagi. Okey, so C dia 20. So inilah jawapan awak. So inilah jawapan bagi soalan nombor 2. So okey, cikgu nak jawab nombor 3. Okey, nombor 3. Masih lagi sama. Y sama dengan MX tambah C. So Y ni masih lagi Y sama dengan X tu X. M. M So ni 50. So sama je lah. Nak cari M sama dengan Y2. Cikgu nak buat ni 6 tolak 0. So per dengan 7 tolak 5. So 6 tutup 5 2. 6 bagi 2 3. So M awak akan dapat 3. Awak dapatkan sikit Oh Allah. X tambah C. C ni bukan 5 bukan. Bukan 5, jangan main ambil je. C ni pintasan Y. Okey. Pintasan Y. Maksudnya sini dekat pintasan Y ni tak tahu berapa nilai dia. Awak buat gini. Awak tulis dulu C. Jadinya kena ambil lah. Awak ada 2 titik kan sini kan. Sini awak ada 2 titik iaitu 76 dengan 50. Boleh ambil mana-mana titik untuk masukkan dalam persamaan ni. Jadi cikgu ambil titik ni 50. Kita ambil titik ni Y0. So 3 X nya 5. So 15. So 0 15 tambah C. Kisah nak akan dapat negatif 15. So C negatif 15. So kalau masuk dalam kalau guna titik ni pun boleh. Jawapannya tetap sama je.
Cikgu buat ni Y 3X tambah C. Y awak adalah apa? 6. So 3X awak adalah 7 tambah C. So 7 + 3 21. 6 21 ke sana tolak 21 sama dengan C. Awak akan dapat tekan kalkulator C. Okey. Sama je. Awak masuk mana-mana titik, awak guna titik ni ke, sama je. Untuk cari C untuk cari C. So sekarang ni cikgu padam dulu. Sekarang ni dapat dah cari C. Tapi dia nak persamaan. Okey, persamaan kita sambung hot C ni tadi. So Y sama dengan 3X. Okey, C masuk negatif 15. Okey. Boleh? Harap okey. Sekarang ni tadi soalan dia macam direct sangat kan. Maksudnya pada part CY dia masih lagi dekat. Okey, dalam buku talk kena buat kot hantar cikgu atau yang cikgu dah bincang lagi. Mana 1 2 3 4 ni? Tolong hantarlah. Ni. 1 2 3 4 atau cikgu nak buat. Okey. So, soalan ni kita hanya guna Y dengan X sahaja. Senanglah maksudnya. So, kita akan move kepada soalan yang agak susah sikit lah. Tak banyak pun susah sikit. Jadi, tengok soalan ni contoh 3 ni. Tengok ni. Ni 1 per Y, 1 per X. Okey, sebelum cikgu nak ajar bahagian ni. Okey, sebelum kita nak ajar bahagian ni. Ni dia advance sikit. Awak kena sentiasa ingat. Okey, benda ni Okey. Dia mesti sentiasa ingat persamaan. Biasanya soalan tu dia akan bagi satu persamaan. Dalam satu ayat panjang tu dia akan bagi satu persamaan. Kemudian dekat soalan tu dia akan kata dia akan sebutlah paksi X tu apa dia. Jadi kena sentiasa ingat persamaan mesti ikut kepada paksi Y. Persamaan mesti ikut paksi Y. Ingat tolong tulis nota ni. Tolong tulis, cikgu nak tengok. Okey, nota tadi, nota ni wajib. Okey. Persamaan wajib ikut paksi Y. Sentiasa ikut paksi Y. Tolong ingat ayat cikgu. Okey. Persamaan mesti ditukarkan menjadi paksi Y yang dia nak tu. Jadi sekarang ni kalau tadi Y dia dah sama dah. Okey, sekarang ni persamaan dia Y. Kita nak jadikan, kita kena ikut paksi Y. Maksudnya kita nak ikut jadi XY. Okey. So kena buat apa? Dia mesti ingatkan persamaan yang diberi mesti diikut paksi Y yang ada. So paksi Y awak adalah XY. Jadi persamaan ni kena ubah macam mana? Kena darabkan dengan X lah. Sebab dia kena sama dengan paksi Y. Okay. So next. Okay. 5Y. Kita nak jadikan dia Y. Macam mana? So kita nak hapuskan 5 kan? So nak hapuskan 5 tu macam mana? Ni hasil darab. So nak hapuskan dia mesti bahagi dengan 5. Okay. Bila bahagi, so awak akan dapat Y. Okay. Yang ketiga, ini Y. Kita nak jadikan Y kuasa 2. Maksud jadi macam mana? Y tak kuasa 2. Tak. Y mesti didarabkan dengan Y. Okay. Okay, Y darab Y. So akan dapat Y kuasa 2. Okay, 3Y jadi XY. Okay, 3Y jadi XY. Sekarang ni 3Y XY. Sekarang ni kita nak dot 3 ni. Tambah kan? Jadi kita kena buang 3 tu. Okay, nak buang macam mana? Ni hasil darab. So kita nak buang 3 mesti dibahagikan dia. So kita buang, kita hanya tinggal lagi Y. Tapi kita nak XY. So darabkan dengan X. Faham ke? So akan dapat XY. Faham dulu. Kalau awak sebelah-belah, tak apa, layan dulu. Sebab benda ni kita akan buat nanti. Okay, so Y nak jadi dengan 1 per Y. Okay, awak tahu kan Y itu adalah 1 per dengan 1. So kalau nak jadikan 1 per Y, terbalikkan saja. Contoh soalan awak ini, Y sama dengan 3X tambah
5. So ni kan semua per 1. So kita balikkan. So akan dapat 1 per Y, 1/3X tambah 1/5. Semua mesti terbalikkan. Ini terbalikkan. So kalau Y nak jadikan dia log Y, awak tambahkan sahaja log di hujung kiri gitu. Okey, dia memang ada ginilah pertukaran. So sekarang ni soalan ni. Okey, soalan ni dia kata graf di bawah, ni kena ingat dan salin. Okey, buat nota kecil sikit situ. Okey, graf di bawah menunjukkan sebahagian daripada gaya lurus yang diperolehi dengan memplot 1 per Y melawan 1 per X. Okey, ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya dia no, kalau ungkapkan Y maksudnya dia no Y duduk sorang-sorang lah. Okey, maksudnya Y duduk sorang-sorang, dalam dia ada sebutan X. Jadi sebelum kita buat yang ni, kita kena buat dulu Y sama dengan MX tambahkan dengan C. Okey, Y sama dengan MX tambah dengan C. Masih sama lagi. Kita buat persamaan dulu, baru boleh kita buat ungkapkan. Okey, so okey, Y tadi tengok Y sini adalah 1 per Y. Kita tulislah 1 per Y sama dengan X awak adalah 1 per X. Nampak kan lain. So M awak kena kira lah M tu. So M sama dengan 20 tolak 7, 19 tolak 1. So akan dapat 13 per dengan 18. Betul ke? Okey, 13 per 18. Okey, M awak 13 per 18 tambah C awak. C adalah pintasan Y. Yang garis tu yang lalu pada paksi Y. Ni lalu paksi Y ni. Berapa ni? A17. Tak tahu. So buat kan macam tadi lah. Dia ada bagi tahu tak berapa nilai sini. Ni yang menyentuh pada paksi Y. Ni garis ni. Okey, garis ini, ni garis ni yang sentuh pada paksi Y. Ni lah duduk sini lah. Jadi ada tak dia cover berapa nilai? Tak ada. Jadi kena carilah. Macam nak cari, macam tak dicek cover lah. Pintasan Y, X dia kosong. Okey, so cari C dia. Macam mana cari C? Masuk titik salah satu. Awak ada 2 titik kat sini kan? Awak ada 2 titik. 1, 2. Okey, awak boleh pilih salah satu titik. Okey, untuk cari C sekarang ni. Sekarang ni kita dalam proses untuk cari C. Jadi daripada persamaan ni tadi, 1 per Y sama dengan ni darab kan? So 13 darab 1. So 13 per 18 X. Jangan pandai-pandai. Darab tambah C. So 1 per Y. Gini, kan cikgu buka bawah tadi kan. Kita nak jadikan dia Y. 1 per Y ni cari dululah. 1 per Y sama dengan 13 per 18 X tambah C. Okey, ambil je titik mana-mana. Cikgu nak ambil titik ni. So X, Y. Y dia 7. Gantikan 7. So 13 per 18 X dia 1. Tambahkan dengan C. So kiralah ni. Ni tekan kalkulator je. Kalkulator sebiji je apa yang dia tunjuk tu. So 13 1 bagi 18 darab 1. So awak dapat sama je. 7 sama dengan 13 per 18 tambah C. So tambah, gisal ni akan jadi tolak. So 7 tolak 18 per dengan
13 per dengan 18. So, dapat berapa C? C awak akan dapat 113 per 18. Logik macam betul. Cikgu abang So awak akan dapat C 113 per 18. Okey. Ni baru C, okey. Tak siap lagi ni. Ni baru C. Kita nak buat persamaan dia dulu. So persamaan tadi kita ambil semula. Persamaan yang kita buat tadi 1 per Y sama dengan 13 darab 1. So 13 per 18 X. Duduk bawah X ni. Jangan main tepi X gini. Tak boleh. Salah. So kalau X ni duduk tepi, ini bermaksud X duduk di atas. Tapi sedangkan ni X duduk bawah. Jangan pandai-pandai ubah So kalau hak ni duduk tepi, boleh je ubah naik atas. Tak ada masalah. Tapi kalau duduk bawah, tak boleh bawa dari tepi. Okey, 13 per 18 tambah 113 per 18. Okey, ni awak punya persamaan. Tapi soalan dia bukan nak persamaan, dia nak Y. Okey, ungkapkan Y. Dia nak Y sahaja. Sekarang ni awak ada 1 per Y. Jadi awak nak buat kan, nak jadikan dia Y. Dia nak Y sahaja. Dia nak Y ni sahaja. Jadi kalau cikgu nak terbalikkan dia. Maksudnya cikgu terbalikkan semua ni. 1 turun bawah, Y naik atas. Jadi bila kita buat perubahan sini, hak ni pun akan jadi sama juga. Turun bawah, naik atas. Turun bawah, naik atas. Jadi awak akan dapat sini Y per 1 sama dengan 18X per 13 tambah 18 per 113. Okey, per 1 ni bermaksud per 1 lah. Jadi tak tulis pun tak apalah sebab dia per 1. Okey, Y per 1 tak apa, tak tulis. 1 per Y tak boleh, kena tulis 1. Okey, benda berbeza kan. Jadi inilah Y awak, inilah persamaan awak. Ni dia gabungkan dalam dia gabungkan, boleh je buat gini pun.